Sampai bila kita nak belajar benda ni tuan-tuan? Apa kesilapan yang boleh kita perhatikan? Number one, logo kita. Saya tahu kita didesak sebenarnya oleh amanah dengan DAP untuk guna logo Pakatan Harapan. Saya tahu benda tu. Ni saya hari ni saya dedahkanlah. Kita didesak, sepatutnya kita nak guna logo kita sendiri. Kenapa tuan-tuan? PRU lepas kita guna PKR, bendera. Harapan orang tak kenal. Itu yang pertama. Buktinya Perikatan Nasional dapat 2 kursi je. Itu bukti dia. Yang paling orang kenal di dalam kertas undi itu adalah Barisan Nasional. Ini bukan masa untuk kita nak bereksperimentasi. Boleh ke tak boleh? Bukan masanya. Saya kata Melaka adalah tanda aras kepada PRU ke-15. Nak tahu keputusan PRU 15, tengok keputusan Melaka ni. Jangan tengok keputusan Sarawak tuan-tuan. Sarawak tak boleh pakai. Sarawak ni dia lain. Nak tengok keputusan Melaka, tengok keputusan PRU kita. PRN ini. Nak tengok keputusan PRU, tengok keputusan PRN ini. Dan keputusan PRN ini nak tahu keputusan PRU nanti, tengok keputusan PRN. So jangan tanya saya lagi daripada tadi WhatsApp macam mana Melaka. Saya bet dengan kawan saya itu kan, aku kata Melaka kan kalah. Kenapa? Entahlah. Kita menilai tuan-tuan. Kita menilai masa PRU, dia lain sentimen menilai masa sekarang. Kenapa kau cakap macam tu? It does not matter. Tak penting apa yang saya cakap. Kalau saya cakap pun saya seorang je. Satu undi je, saya tak mengundi pun kat Melaka kan. Tetapi tolonglah belajar daripada apa kesilapan. Dan kalau kita tak memperbaiki kesilapan ini, tak faham, tak sedar, masih lagi nak egois, masih nak ego dengan apa keputusan kita. Ni baru hujan. Berapa jam? 11. Betul lah aku cakap tadi pukul 11 hujan. Pukul 11 saya cakap hujan tadi kan? Hujan pukul 11. Bukan sebab saya ada ilmu ke apa, tak. Kita tak boleh jangka. Tengok awan. Tuan-tuan, itu yang pertama, logo kita. Ni nak belajar tak nak belajar terpulang. Nak terima tak nak terima terpulang. Saya tak rugi apa pun. Pertama, logo. Kenapa kita masih insist nak guna logo kita, logo Pakatan Harapan? Sebenarnya nak bagi tahu, kita dah print bendera keadilan, tools keadilan kita dah print. Bila kita decide untuk guna logo Pakatan Harapan, pada masa itu kita print lewat. That's why material kita banyak kurang sebenarnya. Okey, parti nak deny tak apa. Nak deny pun tak guna. Benda dah terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kata calon yang last minute. Ni saya tak cerita lagi calon yang masuk last minute. Ini calon last minute. Maksudnya calon kita didecidekan last minute. Kita decide calon kita last minute. Pada hari Isnin tu, hari penamaan calon, kita umumkan calon kita pada hari Sabtu. Saya tahu parti lain pun umum macam tu. Bagi saya, kenapa kita kena ikut parti lain? Kita boleh umum calon kita 3 bulan awal. Kenapa kita tak nak umumkan? Kita takut nanti kalau calon kita kena beli, calon kita melompat dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau dia orang nak melompat, hari Sabtu kita announce, hari Ahad dia boleh melompat lagi. Dia bukan benda. At least kalau ada 3 bulan dia nak melompat, kita dah bersedia dengan kemungkinan. Dan janganlah letak satu calon je. Kalau 3 bulan tu kita dah ada prepare calon kedua, calon ketiga. Dia melompat, kita ada calon kedua, kita hantar. Bukan kita tak pernah buat. Calon last minute. Ketiga, calon orang yang bekerja dekat tempat itu kita tak bagi jadi calon. Penyelaras yang kita lantik, orang yang dah kita war-warkan jadi calon, kita tak jadikan calon. Sebaliknya, kita letak orang yang tiba-tiba datang daripada mana-mana. Dia bukan, saya kata dia bukan orang Melaka, tapi dia bukan orang yang bekerja kat situ. Dia buat program tempat lain, dia memperkenalkan diri tempat lain, tiba-tiba dia jadi calon. Kerana apa? Kerana golongan-golongan yang melobi ni. Tuan-tuan. Itu yang ketiga. Saya kata tadi yang pertama bendera, logo. Kedua, saya kata kita kena calon last minute, kita kena bagi tahu. Ketiga, calon yang bukannya orang yang bekerja di situ, yang buat program,
yang dah dikenali orang, dikenali ramai, sebagainya, orang tempatan yang sudah tahu, yang sudah, kalau dia bukan tempatan pun tapi dia dah buat kerja, orang pun dah kenal, tiba-tiba last minute kita letak muka lain dengan harapan dia menang. Dia ahli parlimen cabang lain, ketua cabang lain, bertanding dekat cabang lain. Tapi kita nak cakap harap macam mana? Yang keempat, kita kata, saya kata hari tu, bring me data, bawa data. Kita bukan tak ada ide. Kita ada ide, okey, medical center ni orang luar. Kita ada ide, tuan-tuan. Kita spend duit beratus berjuta, mungkin saya tak tahu berapa jumlah, kepada ide, Institut Darul Ehsan di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Kenapa kita tak ada buat kajian oleh ide tentang data apa yang kita ada sekarang? Saya tahu kenapa sebenarnya. Saya ada data yang ide tak ada. Kenapa tak bagi Is? Semua itu kos. Bukan saya punya kos. Bukan saya punya kos. Tapi nak dapat data tu kena kos lah. BN spend. Kita bukan ada duit Is, kita ada duit. Tapi kita spend kepada benda yang tak sepatutnya kita spend. Sebalik, benda yang sepatutnya kita spend, kita tak spend. Kita tak tahu. Kita ni macam seolah-olah saya kata, kita nak pergi perang dalam hutan. Kita nak pergi perang dalam hutan ni. Tapi hutan tu pun kita tak tahu apa kat dalam tu, musuh kita kat mana, berapa kekuatan musuh. Kita tak hantar scout, kita tak hantar perisik dulu. Biasanya kalau dalam tentera ni dia ada, sebelum komando dia ada yang saya jumpa hari tu, dia ni macam perisik tau. Dia pakai logo helang kalau tak silap saya. Dia macam bukan intelijen, tapi dia akan masuk dulu sebelum tentera masuk. Tujuan dia akan tengok kekuatan musuh, kat mana musuh, di mana musuh, apa dia punya ni, berapa, apa senjata dia pakai. Sebelum dia balik, dia hantar. Okey, baru kita rancang macam mana kita nak masuk. Tapi kita ni tak ada, tuan-tuan. Kita masuk, kita meredah aja. Lepas tu kita harap kita menang. Ni bukan setakat kita menang, tuan-tuan. Ada pimpinan kita tadi gelakkan PN. Minta maaf saya kata. Kita gelak macam mana PN pun, kita pun tak menang mana-mana kursi. Memang hari tu kita kata kita menang 2 kerusi je, 3 kerusi lah. Hari tu kita menang 3, PKR menang 3 je. 1 melompat, tinggal 2. Betul, kita tak menafikan. DAP menang 7, Amanah menang 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12 kursi. Bersatu menang 3 atau 4, dia orang lompat. Ya, kita tak menafikan perkara tersebut. Tapi sekurang-kurangnya kita ada menang. Saya kesian sebenarnya. Macam contohnya Macap Jaya, Lau tu, dia ada potensi untuk menang. Tetapi, dan juga kita kena faham, kita tak boleh nak menafikan. Yang keempat, kita tak boleh nak buang hakikat. Kita tak boleh nak berkempen menggunakan cara biasa. Kita tak boleh kempen guna cara biasa, tuan-tuan. Kita tak boleh buang hakikat tu. Kita tak boleh menafikan hakikat tu. Tetapi sekurang-kurangnya kena bersedialah cara baru. So caranya macam mana? Macam mana Iswardi? Itu soalan yang betul. Macam mana Iswardi? Datang jumpa Iswardi lah, kita ceritalah macam mana cara yang betul kan. So PRN Sarawak ni kita kata nasib sama je. Berkemungkinan ada desakan suruh kita guna logo Pakatan Harapan sekali lagi. Kalau kita guna kalau guna PKR pun belum tentu kita boleh menang. Tapi sekurang-kurangnya DAP ada peluang. Tapi kalau guna logo Pakatan Harapan, saya risau DAP pun tak ada kursi dah. Itu saya risau. Dengan DAP tak ada kursi. Amanah memang tak ada harapan ada kat Sarawak. Hari ini Datuk Seri Anwar pergi ke Kuching, pergi ke Miri. Dalam ucapan beliau merayu, tuan-tuan. Nak menang Sarawak macam mana? Nak menang Formula Sarawak ni macam mana, Iswardi? Tak apalah, MPN Sarawak ada, bagilah dia orang bekerja. Tak payahlah. Formula ni ada kat dalam genggaman ni, tuan-tuan. Dalam genggaman ni ada formula ni. Bagilah share lah, Iswardi. Kau takkan nak bagi kemenangan. Bukan saya tak nak share. Bukan setakat kita tak nak di-share, dihalang untuk nak share. Jadi kita dah dihalang untuk nak share, kita nak kata macam mana? Dihalang bang. Sampai dia ambil tindakan disiplin bang, dibuat laporan polis bang. Tak apa. Kalau dia rasa dia hebat sangat, teruskan. Tapi kalau rasa nak rasa rendah diri, berjumpa ni, bukan sombong Jangan salah anggap saya bukan sombong. Tetapi dalam masa yang sama, kita ada harga dan maruah diri, tuan-tuan. Kita ada harga dan maruah diri kita.
Sampai bila kita nak kena pijak, kita kena baki, kita kena hamun macam ni? Yang menonton saya ada 6,000 dekat YouTube, ada 3,183 dekat Facebook. Combine ini 10,000 menonton saya, tuan-tuan. Saya nak tanya, dalam Pakatan Harapan, siapa boleh buat live 10,000 macam ni? Ada orang, lepas ni ada orang mesej, kok Suadi jangan sombong sangat. Suadi bukan masalah sombong, tapi saya nak bagi kesedaran, tuan-tuan. Kita ada pistol atas meja, tapi nak pergi lawan musuh kita, kita masih lagi nak bawa belati, bawa pisau. Pistol kita tak nak guna. Hari ini Anwar pergi ke Kuching, Miri, saya pun tak tahu. Saya tak boleh bagi tahu Anwar pergi ke Kuching. Tahu-tahu, bukanlah tak tahu, semalam baru saya tahu. Saya dekat Langkawi, tak ada siapa inform dengan saya Anwar pergi ke Kuching pun. Buatlah program gah-gah dekat hotel. Itu pun last minute. Saya dengar kawan saya cerita, dia orang pun dipanggil semalam, last minute. Last minute program, tuan-tuan. Pada hari Melaka bangun ni tak apalah, hari Melaka bangun ni Anwar tak perlu ada situ, dia pergi terbang pun tak apa. Tapi last minute program, macam mana kita nak menang? Perancangan pun tak pandai, nak merancang pun tak reti. Tapi tak apalah, tak apa. Kita ni langkah panjang, tuan-tuan. Saya kata tadi, logo calon last minute, cantik calon bukan orang tempatan yang bekerja tapi dibagi kepada orang lain. Lepas tu kita kata juga antara lain adalah data. Kita gagal mendapatkan data yang precise. Saya kata kat Langkawi ni, Bang Nan sudah pun bawa data kepada saya. Saya kagum dengan dia. Dia dah buat culaan, dah buat dia punya data sendiri, analitik dia sendiri. Dan insya-Allah pada 21 atau 22 hari bulan ni, saya tak ingat. 21 kot bang? Bang Muhammad, dia kata 21 ke 22 yang merasmikan? 22 hari bulan ni, alhamdulillah, terima kasih, saya telah dijemput untuk merasmikan Bilik Gerakan Parti Keadilan Rakyat di Langkawi ini bagi menghadapi PRU ke-15. Belum habis lagi, belum kejap lagi. Dia lawan tak lawan terus. Dah sedia dah, tuan-tuan. Langkawi sudah bersedia, Dun Kuah sudah bersedia. Air hangat saya tak tahulah, sebab itu amanah punya kawasan kan. Tetapi Dun Kuah ini adalah kerusi PKR yang akan insya-Allah bertanding. Langkawi ni insya-Allah PKR akan bertanding. Dun Langat mungkin amanah akan bertanding. Saya rasa amanah pun mungkin dah bersedia. Tapi teruskanlah, saya tak nak komplain panjang-panjang. Tapi sekurang-kurangnya saya kata, kalau kita menang pun Dun Kuah ni, kita, sebab kita lawan Bersatu ni. Bersatu berpecah dengan Pejuang, Mahathir Pejuang, Dun dia bersatu, sedangkan dulu dia orang sekali, sekarang ni bergaduh. Kedah dikatakan bakal tumbang sebab ada 4 orang grup Bersatu ni dikatakan akan menyertai Pejuang. Dan berkemungkinan Sanusi mungkin takkan bubarkan, takkan serahkan Dewan Undangan Negeri. Berlaku pembubaran, berkemungkinan PRN Kedah akan berlaku juga. Dan kalau PRN Kedah berlaku, insya-Allah Langkawi sudah bersedia. Saya sudah turun on the ground, sudah berbincang, sudah melihat, sudah buat gerakan. Kita dah buat dah go setiap, bukanlah setiap rumah, tapi saya tengok gerakan dia orang sebagainya, dengan jentera JDM dia, dengan pegawai, dah semualah. Saya sekarang ni berada di Pulau Tuba. Pulau Tuba ni saya kata memang Totok UMNO dan Bersatulah kita kata kan. Tapi kita dah cuba gempur, insya-Allah, dengan ada apa yang ada ini. Jadi siapa nak pergi ke Pulau Tuba, ni kalau nak bawa pelancong Pulau Tuba ni, dia pulau di sebelah Langkawi juga. Dia menarik lah, banyak macam aktiviti dia. Bolehlah hubungi Bang Mat Ratu. Mat Ratu di 012 533 4777 012 453 sorry 012 533 4777. Ini orang kita, tuan-tuan, support orang kita punya industri, insya-Allah. Siapa yang nak datang ke Pulau Tuba bercuti, nak bot memancing, dia pun ada bot memancing, dia boleh buat bercuti, insya-Allah. Siapa nak membantu tour LTL kita, saya dalam kerangka tour LTL, minggu depan saya akan ke Kelang. Kita akan teruskan tour kita. Bolehlah WhatsApp 014-640-2434 014-640-2434. Nak dengar-dengar, biasanya yang panas ni orang yang kuat mengipas. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tahniah kepada Barisan Nasional. Kita cuba lagi. Yang penting, apa-apa yang berlaku, yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.